sampel dari kediaman Zain Rayyan diambil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Baik saudara, perkembangan kes pembunuhan kanak-kanak autisme Zain Rayyan Abdul Matin, pasukan unit forensik kontingen Selangor hadir di kediaman keluarganya di apartmen idaman Damansara Damai untuk mengambil sampel bagi membantu siasatan. Pasukan itu bersama 3 anggota polis berpakaian preman dilihat tiba sekitar pukul 4.20 petang dengan membawa satu kotak berwarna hitam memasuki blok kediaman Zain Rayyan. Sebelum itu, ibu bapa Zain Rayyan, Zaim Mikwan dan Ismanira Abdul Manaf juga dilihat tiba di kawasan apartmen berkenaan sebelum bersama pasukan polis memasuki kediaman mereka. Sementara itu, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han mengesahkan pihaknya mengambil sampel dari kediaman keluarga Zain Rayyan namun enggan mengulas lanjut. Dalam pada itu, 28 lagi individu diambil keterangan bagi membantu siasatan. Ini menjadikan keseluruhan 48 individu telah dirakam percakapan setakat ini. Sementara itu, 228 sampel DNA penduduk apartmen Indah Damansara Damai telah diambil. Menurut Datuk Hussein Omar, sampel diambil daripada sebahagian penduduk di semua 18 blok apartmen berkenaan. Usaha itu akan diteruskan untuk mendapatkan profil DNA bagi membantu siasatan. 5,628 penduduk di hampir 2,500 unit kediaman turut diperiksa. Zain Rayyan dilapor hilang Selasa lalu sebelum ditemukan meninggal dunia keesokan hari. Lelaki yang dipercayai membunuh ibu dan bapanya di Kampung Sungai Penchala direman selama 7 hari. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid berkata lelaki berusia 42 tahun itu ditahan di terowong Penchala Lebuh Raya Sprint. Hasil saringan mendapati suspek positif 3 jenis dadah. Suspek mempunyai 9 rekod jenayah berkaitan dadah sejak 2016. Beliau berkata mangsa dipercayai ditikam berkali-kali. Siasatan di tempat kejadian juga dengan bantuan forensik kita telah menjumpai beberapa alat-alat yang kita percaya ataupun senjata yang kita percaya telah pun digunakan dalam perlakuan jenayah ini. Antaranya adalah mata pisau, hulu pisau, helmet, meja kayu bulat, batang kayu, serpihan kayu dan juga sepasang kasut yang dipercayai di milik suspek yang ditinggalkan. Kedua-dua mayat dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk bedah siasat. Seorang lelaki maut dipercayai dihempar pokok balak di Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Mangsa merupakan warga Indonesia dikenali sebagai Dian Hermawan, 32 tahun. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sek Chun Fu berkata mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa sedang berehat di dalam jengkauan. Secara tiba-tiba, sebatang pokok balak terjatuh ke atas mesin penggali tersebut dan menghempapnya. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Sekolah Mahat Tafiz Husnul Khatimah Kuching terbakar awal pagi tadi. Bagaimanapun, kesemua 32 penghuninya selamat dan tiada individu cedera. Pusat Gerakan Bomba Sarawak menerima panggilan kecemasan sekitar pukul 3 pagi berhubung kebakaran melibatkan stor dapur di sekolah berkenaan. Kebakaran memusnahkan 30% bangunan berstruktur kekal tersebut. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran dari merebak ke blok utama dan kebakaran dapat dikawal pada 4.15 pagi. Punca kebakaran masih disiasat. Memburu pelaku rasuah dan membantras korupsi habis-habisan. Itu antara misi utama Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar apabila menggalas tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 tahun depan. Tuanku komited pastikan kejayaan misi berkenaan.
Ke arah itu, Sultan Ibrahim cadangkan SPRM melapor terus isu berkaitan rasuah kepada Yang di-Pertuan Agong. Ia bagi mengelak Suruhanjaya itu berada bawah pengaruh badan eksekutif. Sultan Ibrahim turut syorkan pelantikan anggota kehakiman diasingkan daripada badan eksekutif bagi memastikan badan kehakiman benar-benar bebas. Baginda bertitah demikian dalam temu bual eksklusif bersama The Straits Times Singapura. Cubaan untuk menggulingkan kerajaan tidak akan berjaya. Memandangkan kesepakatan antara gabungan parti adalah kukuh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akui tidak pernah sekalipun berlaku pertelagahan disebabkan perbezaan dasar parti masing-masing. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkret, sukar ditebuk. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, JRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Jadi percubaan ini nampaknya berhasil. Dan percubaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. InsyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagahan parti dan politik, tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Beliau berucap pada sesi dialog Majlis Perasmian penutupan program setahun bersama Kerajaan Madani. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan program setahun bersama Kerajaan Madani peringkat negeri bakal dimulakan di Selangor Januari depan. Penganjuran di negeri-negeri wajar dilaksana susulan kejayaan penganjuran program berkenaan di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula Jumaat lepas. Ia memberi peluang kepada rakyat membuat penilaian mengenai kerajaan perpaduan. Penganjuran akan melibatkan kos lebih rendah selain mendapat bantuan pihak kerajaan negeri. Program setahun bersama Kerajaan Madani diperluas ke seluruh negara berikutan sambutan cukup menggalakkan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata sebanyak 200,000 pengunjung berjaya diraih sepanjang 3 hari penganjurannya. Perdana Menteri telah menyatakan kita akan mengadakan Jeraya Wara ataupun jelajah membawa program ini ke negeri-negeri dan bermula dengan negeri Selangor insya-Allah pada bulan Januari. Saya lihat antara yang menjadi highlight dalam program ini adalah sesi dialog seperti yang kita saksikan tadi. Belum pernah saya rasa ada satu forum kita kumpulkan Perdana Menteri dan timbalan-timbalan Perdana Menteri menjawab sendiri soalan yang tidak filter, yang tidak ada tapisan daripada hadirin dalam cara seperti ini. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita boleh bawa dalam siri jelajah nanti. Jelasnya penambahbaikan akan dibuat berdasarkan maklum balas yang diterima. Cadangan mekanisme penetapan tarif air baharu bagi Semenanjung dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet pada minggu depan. Kita akan menjangkakan akan ada peningkatan lah sebab banyak terutamanya bagi akaun domestik yang sudah tidak naik begitu lama. Jadi itu juga satu perkara yang penting untuk membolehkan kita mengatasi masalah NRW, meningkatkan infrastruktur air dan sebagainya. Sementara itu, mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang ICPT bagi bekalan elektrik akan diteruskan untuk tahun depan. Mekanisme tersebut akan dilanjutkan sehingga maklumat terperinci pendapatan isi rumah melalui padu diperoleh. Untuk bendung isu pencerobohan data, pewujudan jawatan Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat di setiap kementerian antara yang wajar dipertimbang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pengkhususan jawatan bagi membolehkan usaha yang dilaksana lebih berfokus dan berkesan.
teknik yang digunakan oleh penggodam, oleh hackers ni, dia semakin kreatif dan sophisticated. Tak mustahil mereka menggunakan AI untuk cuba menceroboh, menggodam, mencuri data kita. Saya lihat antara jawatan yang perlu diwujudkan adalah apa yang disebut sebagai Chief Information Security Officer, ya, pegawai keselamatan maklumat. Itu yang kita perlukan. Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat, ya, Chief Information Security Officer. Kerana kita kena tingkatkan sama ada banyak daripada website kita, contoh dia adalah website yang mungkin ada modul-modul yang kena ditambah baik ataupun diperbaharui. Jadi mesti ada satu perancangan yang khusus di peringkat kementerian. Baik, siasatan forensik kes serangan siber terhadap pekeso sedang giat dijalankan. Ini termasuk menyiasat dakwaan adanya penglibatan pihak tertentu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, laporan polis akan dibuat sebaik hasil siasatan forensik dalaman mendapati wujud elemen jenayah komersial. Penggodam yang jadi dalang akan dihadapkan ke mahkamah. Malaysia sangkal dakwaan gencatan senjata segera di Gaza hanya akan menanam benih untuk perang seterusnya. Realitinya, serangan besar-besaran yang berterusan oleh Zionis adalah ancaman sebenar terhadap keamanan selain usaha ke arah penyelesaian dua negara. Kuala Lumpur kesal dengan kegagalan Majlis Keselamatan PBB terima pakai resolusi mendesak gencatan senjata segera di Gaza. Ia berikutan tindakan Amerika Syarikat menolak resolusi berkenaan guna kuasa vetonya. Sedangkan resolusi itu dapat sokongan ketara 102 negara termasuk Malaysia. Tular di media sosial beberapa hantaran dibuat aktivis pro pembangkang mempersoal penangguhan bacaan kunut nazilah di Pahang. Perbuatan terbabit seolah-olah cuba menghasut masyarakat untuk turut sama mengecam arahan berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perlakuan itu tidak lain tidak bukan, ianya bersifat politik. Menurut Mufti Pahang, keputusan penangguhan sementara dibuat selaras sunnah Rasulullah yang hanya melaksanakan bacaan kunut nazilah dalam tempoh sebulan. Tiada unsur politik dalam membuat ketetapan terbabit. Sebaliknya, ia diputuskan berdasarkan dalil hadis. Henti mainkan isu 3R. Amalkan politik matang. Memecah belah dan mengganggu ketenteraman awam merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. TVET akan terus menjadi keutamaan kerajaan dalam pembentukan Malaysia Madani. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini bagi memastikan negara dapat melahirkan belia yang berkemahiran tinggi dan menawarkan peluang pekerjaan yang baik. Untuk para mahasiswa, apa yang diperlukan, kita akan merubah
kursus-kursus yang diambil dalam liberal arts atau aliran yang bukan sains untuk kita berikan keterampilan atau kursus kemahiran. Bukan hanya sekadar universiti dan juga institusi TVET yang lain seperti politeknik, tetapi kita juga mempunyai institusi di bawah MARA yang diletakkan di bawah KKDW untuk memberikan peluang kerjaya pada para pelajar dan kepada bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. Beliau bercakap demikian pada majlis sesi Dialog Malaysia Madani di Bukit Jalil. Sehingga kini terdapat 1,344 institusi TVET di seluruh negara dengan 12 kementerian yang mengendalikan institusi berkenaan. Syarikat telekomunikasi akan dipastikan ambil lebih ramai belia terutama pelajar lulusan TVET sebagai pekerja. Ia antara fokus utama Kementerian Komunikasi dan Digital tahun depan. Perdana Menteri telah mengarahkan supaya syarikat-syarikat telco terlibat dalam aspek TVET. Jadi kita tahu contoh Telekom Malaysia, mereka banyak terlibat dalam kerja-kerja pengendalian pemasangan gentian optik fiber, ya, gentian optik. Jadi fiber optik cables kan. Jadi itu satu industri yang memang kita boleh anggap inilah masa depan. Ya, fiber optik ni masa depan. Jadi mereka boleh libatkan lebih ramai anak-anak muda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertemu rakan sejawatnya dari Singapura, Lee Hsien Loong pada 11 Januari depan di Jambatan Sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru, Singapura. Pertemuan sebagai komitmen memastikan projek tersebut berjalan lancar sekaligus dapat beroperasi menjelang Januari 2027. Selain RTS, perkhidmatan bas Rapid Transit BRT yang sedang dirancang di Johor Bahru akan menjadi pelengkap kepada RTS bagi menyediakan sistem pengangkutan awam lebih baik. Saya melihat potensi yang cukup besar untuk negeri Johor. Dan seperti yang saya katakan, negeri Johor sekarang ini adalah negeri yang paling diikuti oleh pelabur dan peniaga-peniaga oleh kerana beberapa projek perintis dan projek pembangunan ini. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dapatkan pandangan dan maklum balas orang ramai berkaitan cadangan bina sistem tram moden di Melaka. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata ini penting sebelum keputusan Railway Scheme dikeluarkan untuk pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dikendalikan syarikat swasta. Jelasnya orang ramai boleh memberi pandangan termasuk kesan terhadap mereka. APAD akan mengumpul pandangan diterima sebelum Railway Scheme diluluskan. Sistem pengangkutan itu melibatkan jajaran kira-kira 20 km dengan 25 hentian. Ini termasuk depo yang akan menyambungkan perkhidmatan bas sedia ada, perkhidmatan teksi dan sistem pengangkutan masa hadapan lain. Luke berkata pembinaan sistem tram moden itu perlu dilakukan mengikut prosedur dan peraturan sedia ada. Orang ramai perlu tingkatkan kawalan kendiri untuk elak dijangkiti COVID-19 terutama pada musim cuti perayaan Hari Krismas tidak lama lagi. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata trend penularan akan dipantau pihaknya dari semasa ke semasa. Beberapa minggu kebelakangan ini memang kes-kes COVID kita lihat meningkat. Tetapi dalam keadaan di mana kita lihat kes-kes yang berlaku adalah kes-kes yang agak ringan ya, dan dia tidak membebankan fasiliti kesihatan kita. Tapi apa pun kita tetap menggalakkan supaya rakyat dan penduduk mengambil juga langkah-langkah seperti biasalah. Jawi akan menerima kumpulan pertama pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 lantikan SPA dalam tempoh terdekat. Seramai 113 orang guru akan ditempatkan di 5 buah sekolah integrasi rendah agama Jawi Siraj di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jawi juga
turut diberi mandat dan kepercayaan untuk mengelola, menguruskan pegawai perkhidmatan pendidikan yang dilantik secara tetap dan berpencen dengan jumlah pegawai perkhidmatan pendidikan terkini kira-kira berjumlah 1,632 orang guru yang ditempatkan di 71 buah sekolah rendah agama dan 5 buah sekolah integrasi rendah agama Jawi ataupun Siraj di seluruh wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, sebuah lagi Siraj di Labuan akan ditubuhkan. Ia akan mula beroperasi pada bulan Mac tahun depan bagi sesi persekolahan 2024 dan 2025. Kadar pengangguran disasar menurun kepada 3% tahun hadapan berbanding 3.4% yang dicatatkan pada tahun ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan sasaran itu mampu dicapai dalam tempoh setahun. Sasaran pengurangan itu disifatkan sesuatu yang baik dalam konteks ekonomi. Kementeriannya melakukan usaha berterusan bagi mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia dan siswazah dari segi penempatan pekerjaan dalam sektor profesional. Beliau berkata KSM bersama Perkeso menerusi My Future Jobs akan merancang mekanisme terbaik untuk menyediakan peluang pekerjaan lebih baik buat golongan itu pada masa akan datang. Tumpuan turut diberi terhadap penggubalan dasar bagi pekerja ekonomi gig sebelum mewujudkan akta khas bagi membela nasib kumpulan berkenaan. Prima di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT berjaya menyelamatkan sebanyak 17 projek perumahan sakit sepanjang setahun ini. Ia sekaligus merealisasikan hasrat rakyat untuk memiliki kediaman sendiri. Menterinya Ngah Komeng berkata Prima turut berjaya menyiapkan sehingga 9,500 unit rumah sekaligus menjadikan ia antara kejayaan terbesar KPKT sepanjang 2023. Dalam setahun ini, mereka projek terbengkalai dulu bertahun-tahun. Kini telah pun siap diselamatkan, kunci diserahkan. Ini merupakan satu pencapaian yang tidak pernah dicapai atas usaha gigih. KPKT bekerja sebagai sebuah pasukan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. KPKT turut mencatat pencapaian di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB apabila rumah mesra rakyat yang disiapkan kini berjaya melepasi sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 4,200 unit. Perbuatan doa laknat ke atas satu pihak seperti yang dilakukan oleh pihak tertentu sebelum ini tidak harus dijadikan sebagai budaya politik negara. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu mengecam perbuatan tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan tersebut hanya merosakkan parti serta mencipta satu budaya politik yang tidak sihat. Kalau kita berbeza pandangan dalam politik, misalnya dalam parti, sebenarnya berbeza pandangan itulah subur. Tapi jangan sampai orang yang tidak bersama dengan kita dalam sebuah parti, kita buat doa laknat kepada mereka. Ini tak baiklah. Dan sekarang pula kita lihat berlaku macam doa di Putrajaya pada hari itu. Merebak-rebak. Jadi trend ini berbahaya kepada sesama Muslim dan orang dengan orang bukan Islam juga. Menjelang penganjuran kejuaraan pencak silat dunia pada tahun depan, biarpun belum ada keputusan rasmi berhubung tuan rumah kejohanan tersebut, namun Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka memberi bayangan Melaka akan kekal sebagai pilihan utama. Menurut Presiden Persaka Dato' Megat Zulkarnain Omardin, ketika ini pihaknya telah menerima permohonan dari seluruh dunia untuk meminta Malaysia menjadi tuan rumah sekali lagi, terutama selepas kejayaan penganjuran di Melaka pada tahun lalu. Jadi kita telah pun menghantar takwim kita kepada Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa
dan dia nak tinggal matchkan. Kita mesti elakkan supaya tak berlaku pertindihan antara kejuaraan-kejuaraan lain. Jadi kita menjadangkan pada pertengahan, kita ambil semangat yang kita buat dulu pada bulan Jun, Julai atau Ogos. Kita bagi dalam takwim kita pada 3 bulan yang tersebut. Dan kalau dipersetujui, maka kita akan buat pada tarikh yang dicadangkan. Dalam pada itu, Datuk Megat Zulkarnain turut menjangkakan penganjuran kejohanan berprestij itu pada tahun depan bakal mendapat penyertaan banyak negara berbanding edisi sebelum ini. Kepimpinan baharu Kesatuan Rugby Malaysia MRU mampu memperkasa pembangunan sukan itu di negara ini. Keyakinan itu disuarakan pemain kebangsaan Duke Krishnan atau lebih dikenali sebagai Dugro. Pimpinan baru ni selalunya bila dia restart dia macam refresh balik. So mungkin kali ini kita akan rasa kita akan buat yang saya MRU akan buat yang terbaik, dan orang-orang di luar pun saya ingin minta semua orang support MRU supaya kita boleh bantu satu sama lain, sebab saya rasa komuniti rugby di Malaysia ni amat kecil. So kalau boleh kita kena bersatu dan membantu satu sama lain, baru kita boleh pergi jauh. Dalam pada itu, Dugro turut berharap pembinaan Stadium Rugby Negara di Putrajaya mampu dipercepatkan oleh kepimpinan MRU baharu kali ini. Sokong Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Aktiviti sukan dan rekreasi berbasikal antara yang boleh mempromosi destinasi pelancongan Perlis. Presiden GP8 Cycling Team merangkap pengerusi penganjur kayuhan santai anak Perlis, Norzi Samad berkata, dalam usaha mempromosi pelancongan, seramai 66 peserta menyertai program kayuhan santai anak Perlis sekitar negeri Perlis. Program yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan bakal menghimpunkan mereka yang berminat dalam aktiviti berbasikal mewakili pertubuhan maupun perseorangan. Lebih-lebih lagi dengan laluan khas berbasikal diwujudkan selain penglibatan aktif Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dalam aktiviti berbasikal. Program kayuhan santai anak Perlis sejauh 20 km dan 66 km sekitar Kangar sehingga Padang Besar yang dilancarkan Adun Indra Kayangan, Gan Eiling di laman Woodball Dataran Datuk Sheikh Ahmad. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam.